Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam lestari dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Dina Hakimi bin Zainul Akrami bersama-sama dengan rakan sekumpulan saya iaitu Muhammad Amir Safwan bin Abdul Hamid dan bin Syarif Syariman ingin membentangkan kepada anda semua berkaitan dengan novel yang kami kaji, cerpen yang kami kaji iaitu Menunggu Hari Raya, untuk mencari kritikan sarana dan juga kritikan pendekatan yang terdapat dalam novel tersebut. Baiklah, ini merupakan ahli-ahli dalam kumpulan kami. Ahli pertama iaitu saya Muhammad Dina Hakimi bin Zainul Akrami yang berangka giliran 202319231006. Ahli kumpulan yang kedua kami ialah Deniza Izata bin Syarif Syariman yang berangka 202319231003. Dan akhir sekali, ahli kumpulan kami ialah Amir Safwan bin Abdul Hamid berangka giliran 202319231062. Baiklah, ini merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam slide pembentangan kami pada hari ini. Isi yang pertama, kami akan menerangkan kepada anda semua berkaitan dengan pengenalan kritikan saranan. Kedua, kritikan saranan. Ketiga, pengenalan kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan, sinopsis dan rujukan. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini berkaitan dengan kritikan saranan. Untuk pengetahuan semua, kritikan saranan bermaksud mencadangkan sesuatu dalam sesebuah karya sastera untuk meningkatkannya. Pengkritik mencadangkan cara untuk penulis memperbaiki karya yang dihasilkan. Sebagai contohnya, seseorang pengkritik mungkin memberi cadangan untuk meningkatkan kejelasan pemikiran, isu, tema, teknik, naratif dan pembangunan watak dalam sesebuah karya sastera. Malah, ia memberikan maklum balas yang membina dan cadangan positif mengenai elemen kreatif seperti gaya bahasa, plot, teknik, watak dan pengkarakteran. Kritikan cadangan dilakukan untuk menyempurnakan karya untuk kejayaan yang lebih besar. Oleh itu, kritikan sarana ini melibatkan pengkritik memberikan cadangan kepada penulis untuk memperkukuhkan karyanya. Secara konklusinya, kritikan sarana ini kita boleh mudah untuk fahaminya sebagai kritikan yang membangun untuk membolehkan penulis yang menghasilkan karya sesebuah sastera itu membuat penambahbaikan daripada kritikan sarana ataupun cadangan yang kita berikan terhadap novel yang kita telah baca dan dihasilkan oleh penulis tersebut. Baiklah, ini merupakan kritikan saranan yang pertama yang dapat saya kenal pasti daripada kajian yang saya telah lakukan terhadap novel Menunggu Hari Raya. Kritikan saranan yang pertama berdasarkan petikan, saya tidak tahu mengapa Islam menyekat pendermaan organ. Benalah apa yang dikatakan keluarga berkenaan dengan tentang Islam. Huraiannya, penulis cerpen Menunggu Hari Raya tidak sepatutnya menggunakan petikan ayat sedemikian kerana
petikan ayat tersebut mengandungi unsur yang boleh mengelirukan fahaman agama seseorang apabila membaca petikan tersebut. Hal ini kerana jika seseorang itu kurang mendalami ilmu pengetahuan berkaitan agama, dia berkemungkinan boleh terpengaruh dengan petikan ayat tersebut yang ingin mencerminkan keburukan agama Islam. Padahal agama Islam tidak sesama sekali menyekat perdermaan organ, tetapi memerlukan pengizinan daripada tuan badan yang ingin tuan badan yang sukarela untuk merdema organnya kepada si pesakit, dan tidak boleh ada paksaan terhadap pendermaan organ tersebut. Sebaliknya, penulis boleh menggunakan petikan ayat yang lebih ke arah pertanyaan seperti, adakah Islam tidak membenarkan pendermaan organ? Bagi memudahkan pembaca mengenal pasti sama ada ayat itu pernyataan ataupun hanya fakta yang dibuat untuk mencerminkan keburukan agama Islam itu semata-mata. Dengan kita membuat petikan yang ke arah pertanyaan, penulis dapat mengetahui bahawa uh, petikan itu tidak mempunyai fakta berkaitan dengan penerimaan organ tersebut. Tetapi petikan itu hanyalah pertanyaan untuk mendapatkan kepastian. Baiklah, pada slide pembentangan ini, saya akan menerangkan kepada anda semua berkaitan dengan kritikan sarana yang kedua yang telah saya dapati daripada hasil kajian saya berkaitan dengan kritikan sarana di dalam novel Menunggu Hari Raya. Petikannya berbunyi, dan sejak itu Nadia menjadi seorang yang putus asa hingga saya melihat dia, dan jantung mekanikal yang menemaninya 24 jam tidak punya banyak beza, hanya menunggu tamat fungsi selepas 2 tahun. Uraiannya, dalam konteks ini, penulis karya Menunggu Hari Raya tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif, iaitu telah putus asa untuk meneruskan kehidupan. Malah, teks berunsurkan putus asa seseorang untuk hidup ini telah mengundang unsur-unsur negatif dalam karya sastera ini, seperti gaya bahasa, plot, teknik dan watak, serta perwatakan yang dimainkan di dalam karya ini. Berdasarkan contoh di atas, saranan saya kepada penulis ialah cuba untuk menggantikan unsur yang negatif tersebut dengan unsur positif bagi menjadikan jalan cerita karya sastera Menunggu Hari Raya ini lebih ke arah positif bagi meningkatkan semangat pembaca berbanding dengan meletakkan unsur yang negatif yang secara tidak langsung akan menurunkan semangat pembaca yang membaca karya sastera ini. Secara ringkasnya, dengan kita menambah sedikit sebanyak jalan cerita yang positif, dan pasti perkara itu akan menaikkan semangat pembaca untuk membaca novel ini, kerana dapat mengambil aspirasi yang semangat positif yang dimiliki oleh perwatakan ataupun watak di dalam novel ini. Baiklah, ini merupakan kritikan saranan yang ketiga. Saya tahu jantung mekanikal yang terpasang di tubuh ini tarikh luputnya sudah tiba. Cuma 2 tahun sahaja ia berfungsi. Saya sudah mengharun setahun harapan dan akan ada penderma yang sudi memberikan jantungnya. Tetapi setahun saya lalui dengan penuh harapan tidak tertunai. Tahun ini saya mahu berhenti berharap.
Berdasarkan petikan ayat tersebut juga telah memaparkan sifat yang negatif yang boleh mempengaruhi sifat pembaca yang membaca cerpen ini. Petikan ayat yang negatif seperti juga wajar ini juga wajar untuk diteliti semula oleh penulis kerana memaparkan sifat negatif watak yang bernama Nadia yang seolah-olah tidak mahu meneruskan hidup setelah setahun berharap untuk mendapatkan jantung baharu. Jadi, pendekatan yang saya ingin sampaikan kepada penulis ialah mungkin penulis boleh menulis petikan yang lebih ke arah yang positif seperti Nadia masih berharap mungkin ada seseorang akan mendemakan jantung kepadanya. Hal ini ingin menunjukkan perwatakan Nadia yang sentiasa tabah dalam mengharungi cabaran yang ditimpa tanpa ada rasa sedikit pun untuk putus asa dalam dirinya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap pembaca apabila mengetahui sikap Nadia yang tidak putus asa dalam hidupnya dalam hidupnya. Jadi, dengan menambahkan sikap positif ini, kita dapat memberikan lagi motivasi kepada pembaca ataupun pendengar cerpen ini supaya terus kuat untuk meneruskan hidupnya walaupun dalam apa jua dugaan yang dihadapi. Baiklah, untuk kritikan saranan keempat, jadi dialognya adalah, jadi apa lagi yang mampu saya buat, doktor? Tarikh lumpur jantung ini sudah terlalu hampir. Namun tidak saya diberi peluang untuk mengganti jantung baru. Adakah mereka tiada belas? Huraiannya ialah, petikan ayat tersebut juga telah memaparkan sifat yang negatif yang boleh mempengaruhi sifat pembaca yang membaca cerpen ini. Petikan ayat yang negatif seperti ini juga wajar diteliti semula oleh penulis kerana memaparkan sifat negatif watak yang bernama Nadia yang merasakan bahawa orang ramai tidak mengasihani diri dia. Pendekatan yang saya ingin sampaikan kepada penulis ialah, mungkin penulis boleh menulis petikan yang lebih ke arah yang positif seperti Nadia mampu untuk terus berdoa dan berharap dalam mengharungi dugaan hidup ini. Hal ini mampu menunjukkan perwatakan Nadia yang sentiasa bersangka baik serta berharap supaya terdapat seseorang yang boleh mendermakan jantung kepadanya. Baiklah, yang seterusnya kritikan saranan kelima. Dialog dia ialah, kalau awak percaya Tajudin adalah jodoh sejak ajali, mengapa tidak mahu percaya setiap yang hidup itu pasti mati? Doktor, saya tidak mahu mati. Huraian, petikan ayat tersebut juga telah memaparkan sifat yang negatif yang boleh mempengaruhi sifat pembaca yang membaca cerpen ini. Petikan ayat yang negatif seperti ini juga wajar diteliti semula oleh penulis kerana memaparkan sifat negatif watak yang bernama Nadia yang merasakan bahawa kematian sedang hampir menghampiri dirinya. Pendekatan yang saya ingin sampaikan kepada penulis ialah mungkin penulis boleh menulis petikan yang lebih ke arah yang positif. Seperti Nadia mampu untuk tidak berbicara tentang kematian dan terus meneruskan kehidupan kerana kematian merupakan perkara yang berlaku kepada setiap makhluk. Hal ini mampu menunjukkan perwatakan Nadia yang patuh serta taat dalam menjalankan perintah agama. Kita beralih pula kepada kritikan pendekatan. Kritikan ini merupakan satu proses untuk mencapai satu pengertian terhadap sesuatu pengertian untuk mendalami sesebuah karya. Terdapat dua pendekatan iaitu pendekatan intristik dan pendekatan ekstrinsik. Pendekatan yang dipanggil pendekatan intristik ini menggunakan teori dan kaedah sastra untuk menilai karya sastra. Plot, watak, perwatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa adalah komponen dalaman yang akan dikritik. Pendekatan estetik pula menggunakan bidang bukan sastra seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan sosiologi untuk menghasilkan karya sastra. Dalam kritikan ini, terdapat pelbagai pendekatan termasuk pendekatan moral, pendekatan psikologi dan pendekatan sosiologi.
Sebagai contoh, pengkritik menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat karya sebagai cerminan masyarakat, dokumentasi sosial dan protes sosial. Oleh itu, adalah jelas bahawa kritikan yang dilakukan melalui pendekatan ini mengkaji kedua-dua aspek dalam dan luaran karya sastra. Baiklah, bagi kritikan pendekatan pertama adalah sikap ibu bapa yang tidak menyokong anak. Dialognya adalah, lalu Nadia menjadi Nadia Ting Meyun Abdullah untuk Tajuddin. Dinikahkan dengan panduan syariat walaupun keluarga kandung Nadia sedikit pun tidak pernah merestui. Islam itu ganas, Islam itu tidak bertamadun dan lelaki Islam itu cintanya bercabang empat, memungkinkan Nadia dimadu. Itu hujah keluarga Nadia. Hujah menghalang Nadia menjadi Nadia milik Tajuddin. Huraian dia, berikut ialah apa yang terdapat dalam cerpen yang dikaji, iaitu sikap ibu bapa yang tidak menyokong anak. Perkahwinan Nadia tidak direstui oleh ibu bapanya kerana mereka merasakan mengahwini lelaki ini bukanlah pilihan yang tepat kerana terdapat pelbagai perkara yang menyebabkan lelaki tersebut tidak menjadi pilihan mereka. Sebagai contoh, agama yang dianuti lelaki tersebut tidak sama dengan agama yang dianuti mereka. Baiklah, bagi kritikan pendekatan kedua, iaitu sifat tidak sabar terhadap sesuatu perkara. Dalam dialog ini, saya tarik nafas. Perbualan ini menjadi panjang tanpa saya jangka. Hasrat melengahkan perjalanan suami pulang ke kampungnya benar-benar menjadi nyata. Tentu saja si pakar bius yang sah menjadi suami saya sejak 2 tahun lalu meruna merah, wajahnya menahan marah. Huraian, berikut ialah apa yang terdapat di dalam cerpen yang dikaji, iaitu sikap sifat tidak sabar terhadap sesuatu perkara. Pernyataan di atas merujuk kepada sifat suami yang marah akan isterinya kerana sengaja melambatkan perjalanan mereka untuk balik ke kampung. Baiklah, saya akan terangkan sedikit berkenaan kritikan pendekatan moral yang terdapat di dalam cerpen ini. Baiklah, berikut adalah kritikan pendekatan moral yang pertama, iaitu sikap bertanggungjawab. Dan suami hanya mampu mengulang setiap hujung minggu jika tidak terikat dengan amanah dan tanggungjawab sebagai guru. Selebihnya hanya telefon menghubung kasih sayang antaranya dan 5 anak. Huraiannya berikut ialah aspek moral yang terdapat di dalam cerpen yang dikaji, iaitu sikap bertanggungjawab terhadap amanah yang dipegang. Ianya menjelaskan bahawa walaupun suami kepada Nadia mempunyai tanggungjawab sebagai seorang guru, ianya bukan sebagai alasan untuk tidak melawat Nadia yang sedang terlantar di hospital pada setiap hujung minggu. Kritikan pendekatan yang kedua ialah perasaan kasih dan cinta. Buktinya, namun, ia seperti kebanyakan insan bercinta, berkasih sayang, berlancang tinai. Itu lebih hebat pandangannya. Cinta penguat jiwa, sayang menguatkan raga, rindu menjadikan tidak lain dan tidak hanya mereka berdua. Lalu dalam waktu memilih keluarga dan cinta, bukan sedikit yang membuat keputusan memilih cinta. Huraiannya dalam cerpen ini, penulis juga menerapkan unsur kasih sayang dan perasaan cinta sesama manusia. Ianya menunjukkan pasangan manusia yang saling mengasihi antara satu sama lain dan bercinta setulus hati sehingga sanggup berbuat apa saja untuk bersama, sehingga kan sanggup mengetepikan keluarga sendiri demi cinta. Baiklah, kritikan pendekatan yang ketiga, perasaan kasih sayang seorang mertua. Buktinya, makcik bimbang Nadia patah harapan, doktor. Makcik sayangkan dia bagi anak sendiri. Makcik tidak mahu Nadia menyalahkan Tuan atas bala ini. Huraiannya, dalam cerpen ini juga penulis menyelitkan sifat kasih sayang terhadap seorang mertua kepada menantunya. Mertua kepada Nadia menunjukkan kerisauan kepada Nadia walaupun bukan anak kandungnya, tetapi menganggap menantunya itu sebagai anak sendiri. Ia menjelaskan bahawa walaupun hanya menantu, tetapi perlulah dianggap sebagai ahli keluarga sendiri pada masa yang sama, mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Baiklah, dalam slide pertama ini, saya akan menerangkan kepada anda semua berkaitan dengan sinopsis.
Cerpen menunggu hari raya yang dihasilkan oleh Hafizah Ishahani ini menerangkan kepada kita tentang kisah seorang doktor yang menceritakan perjalanan hidup mati seorang pesakit yang bernama Nadia akibat daripada penyakit jantung yang dialaminya yang bernama peripartum cardiomyopathy yang memerlukan dia menggunakan jantung mekanikal yang hanya boleh berfungsi selama 2 tahun sahaja. Nadia merupakan seorang emak yang mempunyai 5 orang anak dan suami yang bernama Tajuddin. Nadia menerangkan bahawa percintaannya dengan suaminya Tajuddin penuh dengan onak duri yang perlu ditempuhi, antaranya ialah keluarganya tidak rela dia berkahwin dengan Tajuddin atas faktor bangsa dan agama. Tetapi dia tekad dengan pendiriannya untuk menempuhi cabaran yang ada untuk membuktikan rasa kasih dan sayangnya akan Tajuddin walau apapun tiada apapun yang boleh menghalangnya. Selepas telah membina rumah tangga bertahun-tahun, percintaan mereka teruji dengan ujian yang sangat hebat, iaitu Nadia ditimpa dengan penyakit jantung yang sangat teruk sehinggakan memaksa Nadia menggunakan jantung mekanikal untuk Nadia meneruskan hidup. Setelah setahun menanti dengan penuh harapan, orang mendermakan organ jantung kepadanya. Akan tetapi penantian selama setahun itu hanya sia-sia hingga menyebabkan Nadia telah putus asa untuk meneruskan hidupnya lagi. Nadia sudah tidak mahu berharap untuk setahun akan datang untuk adanya penderma jantung yang sanggup mendermakan jantung untuknya. Nadia seolah-olah sudah putus asa untuk meneruskan kehidupannya. Perkara itu telah menyebabkan doktor yang menjaga Nadia terkejut melihat reaksi Nadia yang sebelum ini ceria menantikan harapan, tetapi sekarang hanya seperti genting menanti putus, biang menanti tembok, yang memperlihatkan Nadia sudah tidak berdaya lagi untuk meneruskan hidupnya. Selain itu, Nadia juga sudah putus harapan dengan percintaannya akibat bersangka suaminya Tajuddin sudah berputus asa dengannya kerana sudah 2 minggu tidak melawatnya di hospital. Akan tetapi sangkaannya telah berubah apabila doktor yang menjaga Nadia menyampaikan pesanan daripada ibunya Tajuddin bahawa Tajuddin tidak datang melawatnya di hospital akibat Tajuddin telah terlibat dalam kemalangan yang ngeri sehinggakan Tajuddin telah dikejarkan ke unit rawatan rapi ICU. Pada hari raya pertama, Nadia telah menjalani pembedahan organ jantung yang diharapkannya itu. Akan tetapi, jantung yang didermakan itu merupakan jantung si suaminya Nadia, iaitu Tajuddin yang telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah sekian lama dirawat di hospital akibat kemalangan yang dialaminya sebelum ini. Daripada sinopsis yang saya sampaikan ini, kita dapat simpulkan bahawa Nadia ini telah berputus asa dengan hidupnya akibat daripada tidak ada penderma jantung yang sanggup mendermakan jantungnya kepada Nadia. Dan dia bersangka bahawa si suaminya Tajuddin telah berputus asa dan mencari pengganti baru untuknya kerana dia mengetahui bahawa hidupnya sudah tidak lama lagi. Tetapi perkara itu telah
disangkal balik kerana Ibu Tajuddin telah memberitahu kepada Nadia, kepada doktor untuk disampaikan kepada Nadia, Tajuddin telah terlibat dengan kemalangan yang ngeri sehingga dikejarkan ke hospital, dan pada akhirnya si suaminya telah telah menghembuskan nafas terakhirnya dan mendemakan jantungnya kepada Nadia untuk memberikan Nadia peluang untuk meneruskan hidupnya dan menjaga anak-anaknya. Baiklah, setelah berakhirnya pembentangan terhadap sinopsis menunggu hari raya ini, maka berakhirlah sudah sesi pembentangan kami pada hari ini. Saya dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.